Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Siapa yang hidup dia dalam keadaan dia hafal awal-awal, dalam hidup dia surah Al-Kahfi, di awal-awal surah Al-Kahfi itu 10 ayat awal dia hafal, maka dia terselamat daripada fitnatul dajjal. Fitnah dajjal ini sendiri. Kalau dajjal keluar aja, kamu jangan pergi, jangan dalam keadaan yang kamu ni berlari mendapatkan dia, jangan. Tetapi kamu bertahan. Bila kita cuba lari dulu, tiba-tiba jumpa juga dajjal, ludah hantar muka dia. Bila ludah, dia pegang kita, dia campak kita dalam api. Kita nampak macam api. Sebenarnya tidak. Dia akan jadi sejuk di saat mana dicampak demikian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas peluang di mana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk berbicara tentang mengenai satu sikap ataupun satu PL yang akan terjadi waktu mana menghampiri saat kiamat, iaitu di mana umat manusia ni dikelirukan dalam kehidupan mereka supaya mereka hilang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu matilah manusia di saat mana Allah menutup alam ini dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Dalam hidup kita ni, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya sentiasa sebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia datang di atas muka bumi ini, Rasulullah ajar pada kita untuk bersiap terhadap dua perkara. Dua perkara ni kita bersiap. Yang pertama, bersiap untuk saat kematian kita. Yang kedua, bersiap dalam hidup kita ni untuk saat kiamatnya alam ini. Ini dua persiapan yang lagaknya ataupun gayanya lebih kurang sama saja dalam hidup kita. Kerana bila kita dekat nak mati, ramai mana di kalangan kita goncangan iman berlaku. Demikian juga bila Allah nak tutup alam ini, Allah goncangkan keyakinan dalam hidup seorang mukmin kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menjadikan seorang tersebut kufur, Allah datangkan dengan ujian yang paling berat di atas muka bumi ini. Bila nak ditutup alam ini, itu Allah jadikan datangnya Dajjal. Datangnya Dajjal ini menjadikan tak adalah satu ujian yang paling dahsyat dalam hidup seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tak ada lagi lah ujian yang paling berat yang ditimpakan ke atas umat dunia ini semenjak Allah ciptakan Adam AS, sejak daripada Allah ciptakan langit dan bumi ini, seberat daripada beratnya ujian Dajjal. Ujian Dajjal ni sampai peringkat kita baca doa, a'udzubika minal fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihud dajjal. Kita minta dalam doa kita, ya Allah, lindungilah aku daripada fitnah di dunia maupun di lepas pada mati nanti, ya Allah. Kemudian waktu mana hidup dan juga lepas pada mati nanti, ya Allah. Kemudian sama juga, lindungilah kami ini, ya Allah, daripada kejahatan yang disebut dengan Al-Masihud Dajjal. Lalu kita bincang panjang tentang Dajjal ini. Seingat saya telah berbicara tajuk ini lebih kurang 4 kali. Saya bicarakan tentang tajuk ini. Dan kita dah sebut dah bagaimana Dajjal ini datang, kemudian bagaimana sikap dia, bagaimana pengikut dia, dan bagaimana Dajjal lakukan pada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia hidup dalam keadaan singkat masa dia. Dia boleh cuma kekuatan dia tu, dia hidup dalam keadaan 40 hari. Tapi kekuatan dia boleh buat sehari bagaikan setahun. Dia boleh tahan matahari. Sehingga kan matahari itu tak bergerak di bawah aturan dia. Lalu dia mengaku dia jadi Tuhan. Yang ni jahatnya Dajjal.
yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut banyak kali supaya kita ni terselamat daripada yang disebut dengan jahatnya Dajjal ini sendiri. Orang kita ni saya sebut banyak kali lah pada kita juga. Walaupun Dajjal tak datang, kita kena tipu kepada orang kafir pun ramai mana orang kita tertipu. Tu belum lagi Dajjal datang. Kalau datang Dajjal, lagi ramai orang kita tertipu. Ini gambaran yang perlu kita faham dalam kehidupan kita ni. Hari ni kita nak sebut tentang tajuk khusus, iaitu mengenai senjata orang mukmin daripada menghadapi kejahatan Dajjal. Macam mana kita nak lawan? Yang ni kemuncak dia panggil. Dalam perbincangan Dajjal ini, kita nak tahu macam mana kita nak lawan. Katakanlah Dajjal datang, waktu tu kita masih lagi hidup. Macam mana kita nak tahu ni Dajjal? Kemudian macam mana kita nak harungi saat mana hari-hari yang kita lalui dengan Dajjal? Na'udzubillah min dzalik lah. Kita nak lalui macam mana? Lalu alim ulama sepakat mengatakan yang pertama, mestilah lawan Dajjal ini dengan iman dan juga ilmu. Ni yang pertama. Bila kita nak lawan Dajjal, lawanlah dengan iman dan juga ilmu. Ni pemahaman ataupun ilmu tentang Dajjal merupakan hal yang pertama yang dapat membentengi diri seseorang itu. Siapa-siapa yang nak lawan Dajjal, dia kena tahu Dajjal ni susu galur dia macam mana, sejarah dia macam mana. Ni sebab kenapa kita belajar tajuk ni. Kalau kita tanya kenapa belajar tajuk ni Ustaz, jawabnya nak suruh kita ni ada ilmu. Ilmu ni dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh kita ni, kalau sampai saat mana Dajjal itu datang, lalu bagaimana kita nak harungi, kita nak lawan dia dengan ada ilmu. Ilmu yang mesti ada pada diri kita. Artinya seharus di kalangan kita memiliki pengetahuan tentang Dajjal. Wajib di kalangan setiap kita ni belajar tentang mengenai Dajjal. Jangan tak belajar. Dan kena ajar pada keluarga kita. Apa dia yang namakan dengan Dajjal? Dajjal ni macam mana? Sampai peringkat demikian sekali. Ramai orang kita tak tahu. Ramai mana ustaz-ustaz pun tak tahu. Ramai mana di kalangan kita pertikaikan. Dajjal ni dia sebut tak ada dalam Al-Quran pun, tak disebut dalam Quran pun. Sebab tak belajar lah. Kalau kita tak belajar, dia jadi macam tu lah pada diri kita. Tapi kalau kita belajar, kita akan jumpa dalil daripada Al-Quran, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana alim ulama istimbat terhadap dalil daripada Al-Quran dan daripada hadis Rasulullah yang menunjukkan wujudnya Dajjal. Orang kita pasal Nabi Khidir itu pun kita berkelahi. Hidup ke tak hidup? Mati dah ke? Ataupun mitos yang disebut oleh setengah di kalangan kita sebut mitos terus. Semua tu kerana apa dia? Kerana tidak ada ilmu. Bila kita tidak belajar, kita tak tahu keadaan demikian. Seharusnya kita memiliki pengetahuan tentang Dajjal seperti yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita belajar tentang Dajjal. Betapa banyak hadis-hadis mulia tentangnya, dan kami telah menyebut puluhan hadis di antaranya. Semua hadis tersebut yang kita cerita di awal-awal sebelum daripada ni, bahawa Allah akan mengutuskan sebagai fitnah bagi manusia. Allah akan jadikan satu ujian bagi manusia. Juga bagi orang mukmin. Dajjal ni ujian bagi manusia dan juga ujian bagi orang mukmin. Seorang mukmin sejati akan mengetahui bahawa ia adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengingatkan umatnya dengan peringatan yang amat keras. Dalam masalah Dajjal ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tegas dalam cerita perkara demikian. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Di antara kejahatan Dajjal ni, dia mengaku dia jadi Tuhan. Mengaku jadi Tuhan. Setelah memperlihatkan keajaiban-keajaibannya di berbagai kampung dan juga di bandar, ia akan bertanya pada manusia. Bila ditunjuk kelebihan-kelebihan dia, mula dia akan tanya pada manusia, bukankah aku Rabb kalian? Disebut. Dia tanya soalan demikian. Seorang mukmin pasti mengetahui bahawa tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Orang mukmin dia tak boleh letak sama. Datang Taipusam, sambut Taipusam. Datang yang disebut Christmas, sambut Christmas. Datang yang disebut orang mukmin bukan begitu. Orang mukmin ni yang mereka nak sambut, sambut.
Manakala kita hanya dengan Allah. Itu cara orang mukmin dalam hidup dia. Seorang mukmin pasti mengetahui bahawa tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Yang menyamai Allah. Sedangkan Dajjal adalah manusia biasa. Yang salah satu matanya buta. Dia manusia biasa je. Tapi tangan dia boleh capai matahari. Manusia biasa. Dan mata dia, mulut dia boleh menahan air. Sampai peringkat demikian. Dia memiliki wajah. Dia memiliki 2 kaki. Dan dia mempunyai betis. Sama aja dengan manusia yang lain. Seorang mukmin juga, dia mengetahui bahawa seorang tidak pernah melihat Allah Ta'ala di dunia. Seorang hanya akan melihat Allah di akhirat itu. Mana ada Tuhan ditunjuk tubuh badan dia? Untuk Tuhan ni, dia bukannya nampak. Tapi tiba-tiba Dajjal mengaku dia Tuhan. Dan nampak. Nampak sebiji dia. Allah tidak makan dan tidak minum. Tidak tidur dan tidak istirahat. Allah juga tidak memiliki satu pun daripada sifat-sifat makhluk. Allah laisa kamitslihi syai'. Tak ada satu pun yang sama dengan Allah. Sedangkan Dajjal akan dilihat manusia. Beza dengan Dajjal. Dajjal ni dia nampak pada pandangan mata manusia. Manusia nampak. Ia juga makan dan minum. Lalu bagaimana ia mengaku jadi Tuhan? Dia makan dan minum. Tiba-tiba Dajjal mengaku jadi Tuhan. Sebenarnya sudah cukup jelas bagi kita ketika mana melihat kekurangannya. Kalau orang yang ada ilmu dan ada agama sungguh, dia tahu terus. Macam orang nak tipu kita lah. Orang nak tipu mengaku pakar hadis, misal contoh. Kita tanya sikit je, Quran hafal tak Quran? Dia kata tak hafal. Habis tu kamu kata kamu pakar hadis macam mana? Kalau Quran pun kamu tak hafal. Senang je untuk kita nak jelaskan. Orang yang pakar hadis, dia tahu tentang maklumat yang namakan dengan hadis dan sebagainya. Dia ni pula mestilah hafal 10,000 hadis dalam kepala dia sanad sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengaku jadi pakar hadis macam mana? Dalam hidup dia. Quran pun dia tak hafal. Misal contoh yang saya buat contoh yang mudah. Ramai mana orang kita kena tipu. Kena tipu, Macau scam tipu dia. Hari ni kita dengar cerita ada lagi perempuan yang kena tipu pada Macau scam. Misal contohnya. Scam bagi tahu yang dia ni ada tak bayar cukai sekian. Takut dia sampai rela dia pergi ke bank untuk keluarkan duit untuk bayar pada yang disebut dengan orang yang mengaku jadi lembaga hasil dan seumpamanya. Semua ni nak sebut gambaran manusia ni mudah terpedaya. Senang terpedaya dalam hidup. Orang yang pakai kopiah, pakai baju nampak macam warok alim sikit. Oh, ni untuk guru besar ni. Pakai serban pula besar kemudian. Katakanlah demikian. Ramai mana di kalangan kita ni terpedaya. Dajjal, sebenarnya Dajjal ini cukup jelas kekurangan dia. Dajjal memiliki mata yang buta sebelah. Mata buta sebelah tu pun yang menunjukkan bagaimana dia ni kurang. Yang tu jelas-jelas dah. Mata dia buta sebelah. Sedangkan Allah tidak buta. Allah tak buta. Dajjal buta. Ni beza nak sebut. Tapi manusia ni betapa nak sebutnya yang dangkalnya, senangnya orang nak tipu dia, nak tipu kita ni, senang sangat orang tipu. Maka ramai mana terpedaya. Di antara kedua mata dia pula tertulis, tulisan yang jelas. Orang mukmin nampak, kafir tulis. Di antara dua mata dia. Biasa yang dibaca oleh setiap mukmin. Baik yang biasa menulis, ataupun yang tak boleh menulis. Boleh baca juga. Orang mukmin yang tak boleh membaca pun, bila tengok, tahu kafir. Tahu terus kafir. Tanda demikian. Yang tu yang pertama. Senjata nak menghadapi yang disebut dengan, yang namakan dengan, yang disebut dengan Dajjal ini sendiri. Yang kedua, yang kita nak hadapi Dajjal ni macam mana? Amal dan keteguhan. Amalan-amalan dan istiqamah. Kena ada amalan yang mengistiqamahkan kita. Ada berbagai amal yang mampu menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Yang kedua ni. Iaitu yang kedua, memasuki salah satu haramain. Berusaha dalam hidup kita untuk pergi ke tanah haram, Mekah dan juga Madinah. Manalah tahu saat mana kita sampai di Mekah, Madinah, tiba-tiba saat itu, Dajjal datang. Dajjal datang. Kita selamat. Kerana Dajjal tidak akan masuk ke sana selama-lamanya. Dajjal tak boleh masuk. Mekah dan juga Madinah ni, dia tak boleh selama-lama. Hal ini diketahui dengan pasti daripada berbagai hadis yang mulia. Tu kita kena
pada diri kita ni kena rasa seronok pada diri kita. Yang kedua, memasuki Masjid Aqsa. Masuk Masjid Aqsa yang masih dikuasai oleh orang kafir sekarang ni, ataupun Gunung Sur. Beberapa riwayat menyebut bahawa Dajjal juga tidak akan memasukinya. Beberapa riwayat sebut demikian. Gunung Sur ni di Mekah juga, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu, dipanggil demikian. Kemudian yang ketiganya, amalan kita menghafal 10 ayat permulaan surah Al-Kahfi. Ingat ni, yang ni pun sahabat-sahabat ramai dah yang tulis. Yang tulis di awal-awal lagi. Hafal 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyun. Ni ayat ni start daripada ayat 1 hingga 10 ayat permulaan surah Al-Kahfi. Dan membacanya ketika Dajjal keluar. Bila Dajjal keluar, baca. Dan saat mendekatinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, bila Dajjal datang, tiba-tiba kita baca surah Al-Kahfi, tersamak kita daripada jahatnya Dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, ia terselamat daripada fitnah Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Siapa yang hidup dia dalam keadaan dia hafal awal-awal, dalam hidup dia surah Al-Kahfi, di awal-awal surah Al-Kahfi itu 10 ayat awal dia hafal, maka dia terselamat daripada fitnatul Dajjal. Fitnah Dajjal ini sendiri. Dan yang keempat, menghafal 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Yang keempat, hafal 10 awal, 10 akhir dalam surah Al-Kahfi dan membacanya ketika Dajjal keluar. Waktu mana Dajjal itu mendekatinya. Hadis yang menyebut 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi ataupun 10 ayat terakhir adalah dua-dua sahih. Dua-dua cerita tentang kesahihan. 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi dan yang dalam masa yang sama 10 ayat pada 10 akhir surah Al-Kahfi. Nak baca salah satu tu pun tak apa. Waktu mana datangnya Dajjal. Yang kelima, lari daripadanya dan mendaki gunung dan gurun kerana kebanyakan Dajjal memasuki bandar-bandar dan perkampungan. Bila tahu Dajjal sampai, lari. Naik bukit, pergi. Jangan duduk dalam kampung. Jangan duduk dalam bandar. Jangan pergi duduk menyendiri. Jauh daripada tempat yang lain. Daripada tempat orang ramai. Dalam kitab Sahih Muslim, Ummu Syarik berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah manusia lari menjauhi Dajjal menuju gunung-gunung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kalaulah Dajjal datang, Rasulullah kata, lari. Pergi gunung-gunung. Pergi jauh. Pergi Iceland, misal contohnya. Pergi jauh lah. Tempat orang Melayu panggil tempat jin bertendang. Dia panggil. Itu tempat tu kita pergi. Waktu mana kita jauh daripada orang ramai. Ini nak suruh selamat. Yang keenam, kena ingat. Yang keenam, yang diajak oleh Rasulullah. Meludahi wajah dia apabila bertemu. Siapa berjumpa dengan Dajjal, ludah muka dia. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang Dajjal. Beliau bersabda, barang siapa di antara kalian berjumpa dengannya, hendaklah ia meludah wajah Dajjal itu. Jangan takut. Tengok Dajjal datang. Tapi pastikan dia betul-betul Dajjal, tuan-tuan. Jangan ludah atas muka kawan-kawan kita. Kita ludah poi atas muka kawan kita. Dajjal ni kita sebut demikian. Memang kena ludah baliklah kita. Kena jaga-jaga. Jangan salah pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Dajjal ni mata dia buta. Tapi jangan orang buta pun ludah terus kita. Mata dia buta sebelah kanan. Dan kemudian ada tulisan kafir di atas dahi dia. Ataupun di antara kedua mata dia ada tulisan kafir. Ini tanda Dajjal lah. Dan ludah di wajah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, barang siapa di antara kalian berjumpa dengan Dajjal, hendaklah dia ludah wajah Dajjal tersebut. Ludah. Jangan biarkan Dajjal itu datang kemudian menipu kita dan memperdayakan kita. Yang ketujuh, memperbanyakkan bacaan tasbih. Sebut subhanallah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Bacaan itu merupakan bekal dan makanan bagi orang mukmin dalam menghadapi ujian dan kekuatan baginya pada saat kejahatan itu terjadi. Barang siapa diuji dengannya, hendaklah dia bersabar, teguh dan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tiada upaya dan tiada keupayaan dan tiada daya dan upaya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini saat mana berlaku demikian. Jika Dajjal melemparnya ke dalam api, hendaknya ia memejamkan kedua matanya. Tiba-tiba kita ludah. Katakanlah kita ludah. Ludah Dajjal ni, Dajjal pun pegang kita. Pegang kita, campak dalam api. Hendaklah kita sabar. Sehingga api tersebut menjadi sejuk dan selamat di atas pertolongan Allah. Jangan bimbang. Walaupun dicampak dalam api, nampak campak dalam api, tiba-tiba api itu berubah menjadi sejuk. InsyaAllah. Rasulullah menasihati kita untuk tetap teguh ketika menghadapi cubaan yang besar ini. Rasulullah bersabda, ia akan keluar di jalan tembus antara Syria dan juga Iraq. Kemudian membuat kerosakan di sebelah kanan dan kirinya. Wahai hamba Allah, tetaplah teguh. Rasulullah sebut demikian. Kalau Dajjal keluar aja, kamu jangan pergi, jangan dalam keadaan yang kamu ni berlari mendapatkan dia, jangan. Tetapi kamu bertahan. Bila kita cuba lagi dulu, tiba-tiba jumpa juga Dajjal, ludah hantar muka dia. Bila ludah, dia pegang kita, dicampak kita dalam api. Kita nampak macam api. Sebenarnya tidak. Dia akan jadi sejuk di saat mana dicampak demikian. Rasulullah telah menasihati kita agar menjauhi Dajjal ini. Kerana berbagai syubhah dan keajaiban akan menggoncangkan keimanan yang ada dalam jiwa seseorang. Allahu Akbar. Orang kita kan, pergi pekan sehari, tengok orang meniaga ubat kurap. Kita pun tengok, dia pun bawa keluar ular. Dia bawa keluar macam-macam gaya. Akhirnya, dia nak jual ubat kurap je. Misal contoh, terbeli juga ubat kurap. Padahal kita ni kurap pun tak ada. Itu nak sebutnya, gambaran bagaimana pelik, kita tengok pelik. Benda yang dia buat silap mata. Benda-benda silap mata demikian. Ini kan Dajjal. Dajjal ni dia bukan sekadar begitu. Dia ditunjuk kuasa dia, kehebatan dia. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahawa orang yang lari dan tidak mematuhi Dajjal itu akan selamat. Siapa yang lari, tiba-tiba dalam keadaan Dajjal yang buat macam-macam gaya keadaan itu, dia tak ikut Dajjal. Dia lawan Dajjal. Dia selamat. Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, man sami'ad Dajjal falyan'a anhu fawallah innar rajul la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yab'atsu bihi minasyubhat aw lima yab'atsu bihi minasyubhat. Barang siapa mendengar Dajjal keluar, Rasulullah sebut, hendaklah dia lari daripada Dajjal. Jauh. Jangan pergi dekat. Jangan cuba nak pergi tengok. Nak selfie dengan Dajjal. Jangan. Berusaha dia. Hendaklah dia lagi jauh. Kerana demi Allah, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mendatanginya dan menyangka bahawa dirinya adalah orang yang beriman. Dia kata, tak apa. Saya orang kuat. Rasulullah cerita, saya tak akan bersama dengan Dajjal. Saya nak test je. Nak tengok je. Namun, bila dia datang jumpa dengan Dajjal saja, dia terus mengikutinya. Kerana di hadapan dia ada pelbagai syubhah, ataupun ketika mana dia dihadapkan pelbagai syubhah, tiba-tiba dia tergoncang keimanan dia. Rasulullah SAW cerita demikian. Ada yang cuba nak berani. Dia kata, tak apa, kita pergi. Sebab kita kuat iman kan. Kita kan anak ustaz kan. Kita kan anak yang orang yang ada agama kan. Kita begini-begini, tiba-tiba dia pergi. Tengok Dajjal, bertukar terus dalam diri dia. Orang kita kena RM50 pun lepeh dah. Tengok Dajjal lagi lepeh, senang ceritanya. Orang kita ramai mana berubah dalam hidup dia. Punca apa berubah? Kerana dalam keadaan dalam hidup dia tidak ada kekuatan untuk nak lawan. Yang dia tengok suasana yang terjadi itu lebih hebat dibandingkan dengan kekuatan iman yang ada pada diri dia. Yang ketiga, bila berlakunya Dajjal ni, berlindung dan bertawakallah pada Allah. Bila kita datang Dajjal juga, ingat betul-betul ni. Yang ketiga ni, berlindung dan bertawakallah pada Allah. Berlindung dan bertawakal pada Allah. Di antara perbuatan yang mampu menyelamatkan seorang beriman dan daripada kejahatan fitnah Dajjal adalah kembali pada Allah. Balik pada Allah. Bertawakal dan sentiasa berlindung padanya daripada kejahatan dan fitnah Dajjal. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan daripada fitnah Dajjal dalam salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun minta supaya lindungi diri dia daripada kejahatan fitnah Dajjal. Bayangkan,
Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun minta nak ajar pada umat dia, demikianlah pada diri kita yang jadi umat Rasulullah, minta supaya dilindungi. Rasulullah selalu meminta perlindungan daripada fitnah Dajjal. Dalam tasyahud akhir, dalam salat Rasulullah, Rasulullah baca doa ni. Siapa-siapa yang boleh rakam, siapa-siapa yang boleh tulis balik doa ni, itu lebih baik dah. Doa dia, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil mas'ihid dajjal. Dalam tahiyat akhir Rasulullah baca, Allahumma inna, wahai Tuhan kami, lindungilah kami min azabi jahannam, daripada azab api neraka jahannam, wa min azabil qabr, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah waktu mana hidup dan juga mati, wa min fitnatil masihid dajjal, daripada fitnah kejahatan masihud dajjal yang datang itu ya Allah. Ini doa Rasulullah sebut dalam salat Rasulullah tasyahud akhir itu, fil alamina innaka hamidum majid tu. Lepas pada tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa ni, Allahumma inna na'udzubika, wahai Tuhan kami, lindungilah kami daripada min azabi jahannam, daripada azab api neraka jahannam, wa min azabil qabr, dan yang kedua daripada azab kubur, yang ketiga wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan juga mati, wa min fitnatil masihid dajjal, daripada kejahatan yang disebut dengan masihud dajjal itu ya Allah. Minta supaya Allah lindungi. Tiga, yang keempat, hendaklah seorang mukmin menjadi pembela bagi dirinya sendiri. Kita jaga kita. Maksudnya demikian. Tolonglah setiap mukmin, tolong jaga diri masing-masing. Ku anfusakum, jaga diri kamu. Jaga diri kamu sekalian. Bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk menghadapi Dajjal dan takut terikut-ikut dengan Dajjal, sebab ia memiliki berbagai keajaiban yang datang daripada Dajjal, tidak ada masalah jika ia lari menjauhinya. Tak jadi masalah. Allah suruh lari. Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh lari. Jangan dekat dengan Dajjal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan hal itu untuk menjaga jiwa dan daripada kekafiran dan terjerumus ke dalam jurang kehinaan yang akan mengekalkan di neraka pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Mati syirik. Mati syirik ni, siapa yang mati dalam keadaan menduakan Allah. Tuhan Allah satu, Tuhan Dajjal satu. Dia ikut Dajjal. Misal contoh demikian. Tiba-tiba dia mati. Masuk neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Dalam keadaan kekal dalam neraka tu sampailah bila-bila dalam neraka. Namun apabila seorang memiliki kemampuan untuk menghadapi Dajjal, katakanlah ada di kalangan kita yang kata, saya nak lawan Ustaz, nak lawan. Ia mesti menjadi pembela bagi dirinya dan bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Maksudnya, dia mesti mengukuh jiwa dia. Jangan sembarangan. Bila dia nak berhadapan dengan Dajjal, jika nanti tergoda dan mengikuti Dajjal, tetapi jika ia tetap teguh di hadapannya dengan iman dan ilmu, Allah akan membalas dengan pahala yang hanya Allah saja yang mengetahui. Besarnya bebanan, besarlah pahala yang Allah sediakan dalam hidup. Jangan bimbanglah pada diri kita. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ia Dajjal keluar dan aku berada di antara kalian. Rasulullah sebut, kalaulah Dajjal ni keluar, aku berada di antara kalian, aku akan menjadi pembela kalian. Rasulullah sebut, aku akan menjadi pembela bagi pihak kalian. Tetapi jika ia keluar dan aku tidak bersama dengan kalian, Rasulullah sebut, suatu hari kalian keluar Dajjal, aku dah tak ada dah. Di waktu itu, maka setiap jiwa mesti menjadi pembela bagi dirinya sendiri. Setiap yang namakan dengan yang di kalangan kita ni, mesti bela diri kita sendiri. Dan Allah akan menggantikan aku membela setiap Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Artinya, jika manusia memiliki kekuatan iman, jangan takut dan teguhlah di hadapan Dajjal. Bila nampak Dajjal datang dekat, ludah atas muka dia. Ludah atas muka dia. Rasulullah ajar demikian. Dan Allah akan menjadikan wali dan penolong baginya. Allah Ta'ala berfirman, Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu az-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu
dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menyesatkan orang yang zalim dan memperbuatkan apa yang dikehendaki. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang hidup dia mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah, summa istaqamu, kemudian ia istiqamah dengan agama Allah. Saat mana dekat nak meninggal dunia, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada dia dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan jangan kamu bimbang. Jangan kamu takut dan jangan kamu bimbang. Wala tahzanu wa abshiru bil jannah, kabar gembira pada kamu terhadap syurga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah pada diri kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, dan kamilah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu akan memperolehi apa yang kamu inginkan dan memperolehi apa yang kamu minta dalam hidup kamu. Ada dua hadis tentang Dajjal yang harus selalu diingat dalam hidup kita, iaitu hadis Ibn Sayyad dan hadis Imam Tamim Ad-Dari. Hadis yang pertama sebut lebih kurang Ibn Sayyad yang disebut sebagai Dajjal. Siapakah sebenarnya Ibn Sayyad yang muncul di zaman Nabi SAW? Ini cerita tentang Dajjal ni disebut dua kali. Dua hadis yang besar yang cerita tentang Dajjal ini. Yang pertama, Rasulullah kata katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibn Sayyad. Macam Ibn Sayyad. Lalu tanya, Ibn Sayyad tu siapa? Nama asal dia Ibn Sayyad adalah Safi, dan ada yang mengatakan Abdullah bin Sayyad ataupun Sa'id. Ya, ada yang mengatakan ia termasuk di kalangan orang Ansar. Berbagai riwayat lain menyebut ia adalah di kalangan orang Yahudi. Kononnya Ibn Sayyad adalah seorang pendusta. Kadang ia melakukan praktik dalam perdukunan dan kadang-kadang berbohong. Ini Ibn Sayyad ni. Siapa Ibn Sayyad? Ditanya. Ibn Sayyad yang pernah Rasulullah sebut, kalau kamu tengok Dajjal, kamu tengok seiras muka Ibn Sayyad. Rasulullah sebut demikian. Zaman Rasulullah ni, siapa Ibn Sayyad ni? Tak bomoh. Dia tak bomoh. Yang suka membomohkan orang. Dan kadang-kadang cakap bohong. Memang dah tak bomoh ni cakap bohong. Ketika orang melihat perbomohan dia, kebohongan dia, dan sifat-sifat fizikal dia, reputasi sempat, kemudian reputasinya sempat meningkat dan tersiar kabar bahawa ia adalah Dajjal. Orang pun dapat kesan. Berita ini akhirnya sampai juga ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin membuktikan dan menguji Ibn Sayyad ini, mengingat perhatian manusia terhadap begitu besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan memberi berbagai pertanyaan untuk meyakinkan permasalahannya. Rasulullah datang tanya Ibn Sayyad, kamu ni manusia ke Dajjal? Senang cerita. Manusia ke ataupun kamu ni di kalangan yang disebut dengan Dajjal? Ibn Umar berkata, Umar bin Khattab dan radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang sahabat pergi menemui Ibn Sayyad. Pergi zaman Rasulullah tu ada dah rupa macam rupa Dajjal. Siapa dia? Ibn Sayyad. Rombongan Rasulullah tersebut mendapati sedang bermain bersama anak-anak di Asam Bani Maghalah. Rasulullah mendekati dengan diam-diam hingga ia tidak menyadari kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pergi dekat dengan Ibn Sayyad tu, Rasulullah pergi dekat dengan dia. Dia tak perasan pun. Tengok Rasulullah sebelah dia. Kemudian Rasulullah menepuk punggungnya dengan tangannya. Rasulullah tepuk punggung dengan tangan. Pom sekali. Pom sekali. Rasulullah tanya, apakah kamu bersaksi bahawa aku adalah utusan Allah? Rasulullah tanya Ibn Sayyad. Kerana nampak gaya dia tu macam Dajjal. Nampak gaya dia tu macam Dajjal. Ibn Sayyad memandang beliau. Lalu dia berkata, saya bersaksi bahawa kamu adalah Rasul. Rasul yang ummi. Kemudian Ibn Sayyad balik bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau bersaksi bahawa aku adalah utusan Allah? Dia tanya balik. Kamu bersaksi tak? Aku ni utusan Allah. Aku pun Nabi juga. Katanya Ibn Sayyad. Nabi menolaknya. Saya berkata, saya beriman pada Allah dan Rasul-Rasulnya. Manakala kamu tidak. Nabi SAW berkata padanya,
aku menyembunyikan sesuatu untuk kamu. Ibnu Sayyad menjawab, itu adalah duh, asap. Katanya Rasulullah sembunyi sesuatu daripada yang namakan dengan Ibnu Sayyad ni. Lalu Ibnu Sayyad berkata, tu asap dalam tangan kamu. Maksud adalah ayat karimah. Maka tunggulah hari ketika mana langit membawa kabut yang nyata. Dalam surah Ad-Dukhan, Nabi SAW berkata, duduklah kerana kamu tidak akan melampaui kekuatan kamu. Umar berkata, wahai Rasulullah, biarkan saya nak menggal kepala Ibn Sayyad ini. Ibn Sayyad ni, biar aku yang pancung kepala dia, ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, jika benar pengakuannya, kamu tidak akan mengalahkannya. Tetapi jika dia tidak benar, tidak ada gunanya kamu membunuhnya. Rasulullah sebut demikian. Ibn Katsir berkata, Ibn Sayyad menyingkapi rahsia dengan cara perdukunan melalui lisan para jin yang dia tahu. Kalau ditanya, macam mana Ibn Sayyad tahu dalam genggaman Rasulullah ada asap? Daripada mana? Daripada ilmu perdukunan dia melalui lidah-lidah jin. Kadang-kadang kan, ada di kalangan kita kan pergi jumpa dengan Tok Bomoh. Tok Bomoh kata, dalam tu badan ni, ada batu karang, dia sebut demikian. Batu karang sebelah kanan ni banyak ni. Batu karang sebelah kiri ni banyak ni. Dia pun gosok. Dia sebut, ni, kita kena buat pembedahan batin ni. Dia sebut demikian. Kita boleh keluarkan balik batu. Dan dia buat. Nampak sebiji. Dia terjadi. Nampak perut dia memang dibelah. Kemudian lepas pada sebut, nampak keluar benda tertentu. Kemudian keluar batu. Menunjukkan bagaimana keadaan yang berlaku pada mereka tersebut. Semua tu dia gunakan jin untuk membantu dia. Mereka memotong-motong suatu ungkapan. Kerananya ia hanya mengatakan duh yang dimaksudkan ad-dukhan, asap. Ketika Rasulullah SAW mengetahui hakikat bahawa ia adalah setan, maka beliau berkata padanya, duduk. Rasulullah sebut, duduk. Kerana kamu tidak akan melampaui kekuatan kamu. Masih tersisa satu pertanyaan yang belum terjawab. Benarkah Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal? Ada yang tanya, Ibnu Sayyad ni Dajjal ke apa dia? Dapat disimpulkan daripada pengujian Rasulullah SAW terhadap permasalahan Ibnu Sayyad ini, bahawa beliau masih bimbang dalam permasalahan kerana tidak diwahyukan padanya bahawa ia adalah Dajjal. Itu yang dibimbang. Rasulullah SAW dalam memutuskan permasalahan harus melalui wahyu, sebab ini termasuk permasalahan yang bersifat ghaib, cerita ghaib. Dajjal ni cerita ghaib juga. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah bersimpuh di depan Nabi SAW bahawa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Nabi SAW dan para sahabat ketika itu tidak mengingkari sumpah ini. Rasulullah tidak pernah mengingkari sumpah ini. Sebab tidak ada wahyu yang menunjukkan bahawa Ibnu Sayyad adalah Dajjal ataupun bukan. Nafi' berkata, Ibnu Umar pernah berjumpa dengan Ibnu Sayyad di salah satu di jalan di Madinah. Ini anak Sayyidina Umar pula. Ibnu Umar pernah berjumpa dengan Ibnu Sayyad di salah satu jalan di Madinah. Ibnu Umar mengatakan sesuatu yang membuatkan Ibnu Sayyad ini marah. Ia pun mengeram hingga memenuhi jalan. Bila dia mengeram tu, tiba-tiba penuh jalan. Ibnu Umar menemui saudara perempuannya Hafsah dan menyampaikan cerita ini. Cerita pada Hafsah, suruh cerita pada Rasulullah. Hafsah berkata padanya, semoga Allah mengasihi kamu. Apa yang kamu inginkan daripada Ibnu Sayyad? Tidakkah kamu mengetahui bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, dia keluar kerana kemarahannya sahaja. Dia bukan Dajjal. Itu gambaran perbincangan ulama-ulama dalam perkara demikian. Yang kedua, hadis kedua, seputar hadis daripada Tamim Ad-Dari yang melihat Dajjal dalam keadaan terbelenggu di sebuah pulau Al-Aghlal. Di pulau Al-Aghlal. Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya daripada Amir bin Syarahil bahawasanya ia bertanya pada Fatimah binti Qais, saudara perempuannya Ad-Dhahak bin Qais. Ia termasuk muhajirat yang tamu. Ia berkata, saya mendengar seruan muazzin, as-salatu jami'ah, dirikan sembahyang salat. Saya pun pergi masjid lalu salat bersama Rasulullah. Saya berada di barisan perempuan yang terletak setelah barisan belakang kaum lelaki. Seusai salat, Rasulullah SAW duduk di atas mimbarnya. Rasulullah bertanya, saya berkata, mohon semuanya tetap berada tempat salat masing-masing. Rasulullah sebut demikian. Lepas sembahyang tu, Rasulullah kata duduk tempat masing-masing. Bila duduk, kemudian Rasulullah melanjut,
tahukah kalian mengapa saya kumpulkan kalian? Lepas solat ni. Bila lepas solat saja, Rasulullah kata, kamu tahu tak kenapa aku kumpulkan kamu? Mereka menjawab, Allah dan juga Rasulullah yang mengetahui. Lalu Rasulullah bersabda terus, demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengumpulkan kalian untuk berita yang menyenangkan ataupun menakut-nakutkan kalian. Aku kumpulkan kalian tidak lain kerana Tamim Ad-Dari. Rasulullah, aku kumpulkan kalian ni kerana sebab ada seorang, Tamim Ad-Dari, seorang Kristian, selalu telah berbai'ah masuk Islam, dan dia bercerita kepadaku tentang suatu masalah yang sebiji dengan apa yang pernah aku sampaikan pada kalian mengenai Al-Masihud Dajjal. Ia bercerita bahawa ia pernah naik perahu. Ni yang disebut dengan Tamim Ad-Dari ni. Rasulullah cerita ni, dia pernah naik perahu bersama 30 orang yang terdiri daripada orang-orang yang berpenyakit kulit dan penyakit kusta. Lalu mereka diombang-ambing ombak selama sebulan di laut dan terdapat di sebuah pulau di tengah lautan hingga matahari terbenam. Lantas mereka duduk-duduk di anjung itu, tiba-tiba mereka berjumpa seekor binatang yang bulunya sangat lebat hingga tak terlihat mana depan dan mana belakang kerana begitu lebatnya badan ataupun bulu binatang tadi. Mereka berkata pada binatang itu, celaka kamu. Siapa kamu? Lalu tanya terus, siapa kamu? Bila tengok saja, binatang itu menjawab, aku adalah Al-Jassasah. Dia sebut demikian. Ni yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila keadaan itu berlaku, lalu dia pun cerita, dia kata, orang tengok macam burung begitu yang tak ada bulu. Yang ada bulu. Bulu tu tak tahu depan belakang. Penuh begitu binatang tu. Lalu tanya, kamu siapa? Lalu dia jawab, aku adalah Al-Jassasah. Binatang tu jawab. Mereka bertanya, apakah Al-Jassasah itu? Dia menjawab, wahai kaum, temuilah orang yang berada di dalam biara ini, kerana ia sangat merindukan berita kalian. Tamim berkata, ketika binatang itu menyebut seseorang, kami sangat takut, jangan-jangan binatang itu adalah syaitan. Syaitan menyamar, dia panggil demikian. Lalu kami berangkat cepat-cepat, hingga kami masuki biara tersebut. Kami pun bekerja. Tiba-tiba di sana, ada seorang laki-laki yang sangat besar tubuh dia dan tegak badan dia. Kedua tangannya dibelenggu sampai ke leher. Dua tangan ni diikat sampai ke leher. Antara kedua lutut dan mata kakinya dirantai dengan besi. Lutut dia tu sampai kepada mata dia. Kami bertanya, siapakah kamu ini? Dia menjawab, kalian telah dapat cerita tentang beritaku ni. Kerana itu, beritahukanlah kepadaku, siapakah sebenarnya kalian ini? Maknanya, ni Dajjal yang terikat tersebut. Mereka menjawab, kami adalah orang-orang Arab. Kami naik perahu dan kami terkontang-kanting di lautan, dipermainkan ombak selama 1 bulan. Kemudian kami mencari tempat berlindung di pulau ini dan kami duduk-duduk dekat dengan perahu. Lantas kami masuk ke pulau ini dan kami bertemu seekor binatang yang bulunya sangat lebat hingga tidak kelihatan mana satu depan dan mana satu belakang kerana lebatnya bulu itu. Kami bertanya kembali, celaka kamu. Siapa kamu? Binatang itu menjawab, aku adalah Al-Jassasah. Mereka bertanya, apakah Al-Jassasah itu? Binatang apa yang jenis sebanyak begitu bulu depan dengan belakang sama saja? Dia menjawab, wahai kaum, tentulah orang yang berada dalam biara ini kerana ia sangat merindukan berita kalian. Temuilah orang yang berada dalam biara ini, dia nak dengar cerita kalian. Lalu kami bergegas menemuinya dan meninggalkan dia. Kami merasa tidak aman. Jangan-jangan itu adalah syaitan yang menyamar manusia. Nak sebutnya, dia lelaki itu berkata, kabarkan padaku tentang desa Nakhil Baisan. Kami bertanya tentang apa? Dia menjawab tentang karmanya. Apa tentang kurmanya? Apakah berbuah? Kami menjawab, ya. Dia menjawab, ketahuilah sesungguhnya pohon-pohon kurma itu akan tidak akan berbuah lagi. Lepas pada ini tak berbuah dah. Kata binatang Jassasah itu sendiri. Dia bertanya lagi, beritahukanlah padaku tentang danau At-Tabariyah. Kami bertanya, tentang apa? Dia bertanya, apakah masih ada airnya? Danau tersebut. Kami menjawab, airnya banyak sekali. Dia berkata, ketahuilah, sesungguhnya air akan habis. Selanjutnya dia berkata lagi, kabarkan padaku tentang mata air Zukhr. Kami bertanya, tentang apa? Dia menjawab, apakah sumbernya masih mengeluarkan air? Dan penduduk menanam tanaman dengan diairi air yang berada sekitarnya. Kami menjawab, airnya banyak sekali.
dan penduduk menggunakannya untuk menyiram tanaman mereka. Dia berkata lagi, beritahulah kepadaku tentang Nabi yang ummi, apa yang dilakukan. Kami menjawab, beliau telah berhijrah meninggalkan Mekah menuju ke Yasrib, ke Madinah. Dia bertanya, apakah orang-orang Arab memeranginya? Kami menjawab, ya. Dia bertanya lagi, apakah yang dilakukan terhadap mereka? Lalu kami beritahu bahawa beliau menolong orang-orang Arab mengikuti beliau dan mereka mematuhi beliau. Dia bertanya lagi, apakah benar demikian? Kami menjawab benar. Dia berkata, ketahuilah bahawasanya lebih baik bagi mereka untuk mematuhinya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan faham ke tak faham ni? Nampak macam termenung dah semua ni. Di kalangan kita. Saya nak sebutnya tentang keadaan ini berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perlu saya beritahu pada kalian bahawa aku adalah Al-Masihud Dajjal dan saya akan diizinkan keluar. Nanti saya akan berkelana di muka bumi ini. Tidak ada satu pun kampung melainkan saya singgah selama 40 malam kecuali Mekah dan Taibah di Madinah saja. Kerana kedua kota ini diharamkan ke atasku, katanya Dajjal. Maknanya alim ulama sebut Dajjal tu dah ada dah sekarang. Tu senang ceritanya. Tunggu masa je keluar. Masa je keluar. Setiap saya hendak memasuki salah satunya, saya dihadang oleh seorang malaikat yang menghunus pedang, yang pada tiap pintunya ada malaikat yang menjaganya. Fatimah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil-sambil mencocok, menusuk-nusuk tongkatnya kecil dia di atas mimbar. Inilah Saibah, inilah Saibah, inilah Saibah, yakni Madinah. Ingatlah, bukankah aku telah memberitahu kalian mengenai hal ini? Jemaah menjawab, ya Rasulullah. Selanjutnya beliau bersabda, saya hairan terhadap cerita Tamim yang sebiji dengan apa yang telah saya ceritakan pada kalian. Juga tentang kota Madinah dan juga Mekah. Ketahuilah bahawa dia berada di laut Syria dan di laut Yaman. Rasulullah sebut demikian. Ketahuilah bahawa dia berada di laut Syria dan atau laut Yaman. Oh tidak, Rasulullah sebut. Tetapi dia akan datang daripada arah timur. Daripada arah timur. Dari arah timur, beliau memberi isyarat dengan tangan beliau ke arah yang disebut dengan sebelah timur. Fatimah radhiyallahu anha berkata, saya hafal ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita yang diceritakan oleh Fatimah Zahra. Panjang sikit. Nanti kita akan buat perbincangan susulan insya-Allah. Dan yang akhir sekali, kita kena faham bahawa Dajjal ini akan dibunuh di tangan Nabi Isa bin Maryam itu. Isa bin Maryam akan turun daripada langit. Langit kedua. Dan perintah Allah, tugasnya utamanya adalah membunuh Dajjal yang telah memfitnah manusia di seluruh penjuru bumi ini. Tidak ada yang sama daripada fitnahnya. Begitu juga kaum muslimin, kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Isa bin Maryam akan turun di menara sebelah timur kota Damsyik. Mujammi' bin Jariyah Al-Ansari, insya-Allah kita akan cerita tentang Nabi Isa ini. Tapi kita nak cerita Dajjal ni dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh Nabi Isa AS. Dalam riwayat Jariyah Al-Ansari, Mujammi' bin Jariyah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, kemudian Nabi Isa bin Maryam akan turun dan menyeru pada waktu subuh, menjelang subuh. Turun tu dekat dengan subuh. Nabi Isa akan turun. Dekat dengan subuh, dia berkata, wahai manusia. Nabi Isa ni, dia akan panggil manusia. Wahai manusia, apa yang menghalang kalian untuk keluar menemui pendusta yang kotor ini? Mereka menjawab, kerana lelaki ini daripada golongan jin. Lalu mereka berjalan. Ternyata mereka bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam. Bila Nabi Isa kata, yang kamu semua tak keluar ni sebab apa? Sebab apa tak keluar? Lalu mereka jawab dalam corong-corong rumah mereka. Mereka kata, kerana ada Dajjal yang kat luar. Dajjal ni daripada jin. Dia sebut demikian. Mereka sebut demikian. Lalu mereka pun keluar. Bila mereka keluar, mereka berjumpa dengan Nabi Isa bin Maryam. Orang mukmin di saat itu. Bila dia keluar, saat salat akan didirikan. Dikatakan pada dia, majulah wahai ruh Allah. Orang ramai kata, ke depanlah wahai Nabi Isa. Ia berkata, hendaknya imam kalian maju dan menjadi imam kalian. Bukan aku, katanya Nabi Isa. Orang yang biasa jadi imam di kalangan kalian, jadi imam. Selesai salat subuh, mereka keluar menemuinya. Ia membunuh Dajjal. Hingga pohon dan batu pun memanggil, wahai roh Allah, ini Yahudi. Hingga semua pengikutnya dibunuh. Pengikut Yahudi ini bunuh. Satu hari nanti,
Yahudi lari. Batu, pokok semua akan sebut. Belakang kami ni ada Yahudi. Belakang kami ni ada Yahudi. Bunuh. Jangan biarkan mereka hidup. Kecuali satu pokok je. Yang akan menyembunyikan Yahudi. Siapa dia? Pokok Gharqa. Yang disebut dalam hadis Rasulullah. Muslim meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbunyi. Maka ketika mereka kaum muslimin bersiap untuk perang dan merapatkan barisan waktu salat tiba, Nabi Isa bin Maryam pun turun. Waktu itu dia akan mengimami mereka. Ketika musuh Allah Dajjal melihat diri Nabi Isa, ia mencair seperti garam. Ia mencair di lautan. Kalau dibiarkan, pasti ia akan mencair sampai binasa terus. Tetapi Allah berkehendak membunuhnya dengan tangan Isa bin Maryam. Sehingga darahnya diperlihat di hadapan mereka. Nabi Isa pergi, pegang, kemudian tikam yang disebut dengan Dajjal itu. Disebut dalam Sunan Ibn Majah, Sahih Ibn Khuzaimah dan Al-Mustadrak Abu Umamah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda. Ingat betul-betul ni tuan-tuan. Sahabat-sahabat yang masih lagi kebingungan terhadap Dajjal ini, ingat hadis Rasulullah sebut. Dan imam mereka, imam kaum muslimin yang mempersiapkan kekuatan untuk memerangi Dajjal adalah laki-laki yang saleh. Kalau kita nak suruh siapa yang berjaya untuk nak lawan Dajjal ni, dia mesti jadi orang yang saleh-saleh, yang alim-alim. Pada saat imam mereka telah maju untuk salat subuh berjemaah, tiba-tiba Nabi Isa bin Maryam alaihissalam turun di antara mereka. Lantas imam mereka berbalik mundur, berbalik ke belakang, berjalan ke belakang untuk mempersilakannya. Ada yang jawab itu Imam Mahdi. Berdasar pada hadis Rasulullah ini. Nabi Isa meletakkan tangannya di tengkuknya. Kemudian dia berkata, maju dan salatlah kerana ia didirikan iqamah untuk kamu. Kamu pergi ke depan. Lalu ia salat bersama imam mereka. Setelah mana selesai salat, Nabi Isa bin Maryam berkata, bukalah pintu itu. Lalu mereka membukanya dan di belakangnya ada Dajjal bersama 70,000 orang Yahudi yang kesemuanya membawa pedang yang terhunus dan tajam. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, ia mula mencair seperti mencairnya garam di lautan. Rasulullah sebut demikian. Dia tengok saja yang disebut dengan, dia nampak saja Nabi Isa alaihissalam, Dajjal ni dia tengok Nabi Isa, cair terus dia. Macam garam yang cair di lautan. Maka ia pun melarikan diri. Lalu Nabi Isa mendapatkan di pintu Lut sebelah timur. Kemudian membunuhnya. Setelah itu Allah menghancurkan Yahudi. Sehingga tidak ada satu penciptaan Allah Ta'ala yang dapat melindungi orang-orang Yahudi. Allah mula bunuh sekor-sekor pokok Yahudi. Yang jahat sangat ni. Yang dibunuh sekor-sekor Yahudi ni, bahkan Allah menjadikan batu, pohon, dinding, juga binatang, kecuali pohon Gharqa. Kerana ia adalah pohon mereka. Mula berkata, memberitahu, wahai hamba Allah yang Muslim, inilah Yahudi. Kemarilah dan bunuhlah Yahudi ini. Allahu Akbar. Berakhirlah tajuk yang kita bincang tentang tajuk Dajjal ini. InsyaAllah kita akan terus perbincangan dalam tanda yang keempat, tanda yang besar saat mana datangnya yang disebut dengan kiamat ini ialah kedatangan Nabi Isa alaihissalam pula, insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan faham dah. Tuan-tuan boleh ikuti balik siri-siri kuliah tentang Dajjal ini dan berakhir dah kita cerita tentang Dajjal ini. Tuan-tuan boleh tengok yang lepas-lepas dalam rakaman yang lepas, dalam siri-siri yang terlepas yang tuan-tuan tak sempat tu, boleh tengok balik dalam YouTube ada, insya-Allah. Dalam dalam Instagram pun ada, kemudian dalam Facebook pun ada. Tuan-tuan boleh dapatkan baliklah, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.